Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan umum kitab Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasihi staf kepimpinan Masjid Karya Lukut, Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK Masjid, pegawai-pegawai masjid, serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat kita berkumpul bersama-sama, di dalam rumah Allah yang serba indah yang baru ini untuk menuntut ilmu. Sesungguhnya apabila kita menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, maka Allah SWT akan mempermudahkan jalan kita ke syurga. Dan juga apabila kita mempelajari fardu ain, maka terlepaslah tanggungjawab kita. Maknanya apabila kita telah belajar berkenaan dengan fiqh, berkenaan dengan asas-asas fardu ain, maka dekat situlah kita akan memperolehi kepandaian ataupun alim dalam bab fiqh. Tak adalah alim mana, tapi untuk diri sendiri tu lepas. Maknanya kita tak adalah tahu macam mana nak ni, macam mana kita tak tahu kan. Jadi lepas kita dah belajar, kita akan tahu. Lepas dah tahu, sebab itulah kita akan mudah untuk masuk syurga. Sebab apa? Sebab kita dah belajar. Sebab itu apabila kita kena belajar, kita kena bersungguh-sungguh. Kita kena tahu apa-apa berkenaan dengan diri kita. Kalau tak lepeh ke orang lain, kita lepehkan diri kita dulu. Dalam diri kita apa nak kena lepehkan? Perbuatan kita apa yang kita kena nak lepehkan? Tanggungjawab tu. Sebab tu kena belajar. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan meneruskan pengajian kitab kita, iaitu pengajian kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhab Asy-Syafi'i. Kita pergi kepada hukum bersuci. Kita masuk pada hukum bersuci bersempena dengan masjid yang baru ini. Dah buka masjid yang baru ini, kita belajar bab yang baru, iaitu hukum bersuci. Jadi bersuci ini penting tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Dalam kitab, banyak-banyak kitab fiqh mesti memulakan dengan membincangkan berkenaan dengan bersuci. Sebab apa? Bersuci ini dia adalah permulaan segala ibadah. Kalau kita nak melakukan ibadah tak bersuci, maka dekat situlah bermulanya permulaan tidak sahnya ibadat seseorang itu. Sebab itu bersuci ini penting. Bersuci ini apa? Apakah itu najis? Nanti kita akan belajar berkenaan dengan bersuci. Dan betapa pentingnya bersuci ini, sehingga kan ada satu hadis daripada Ibnu Abbas. Ketika itu dia cerita bahawa Nabi SAW dia berjalan, dia melewati dua kubur. Di dua kubur yang penghuninya sedang diseksa. Nabi SAW cerita kat dia yang bahawasanya dua kubur ini sedang diseksa penghuninya.
Jadi Rasulullah SAW bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, amma ahaduhuma fakana la bastatiruna minal baul wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah. Maksudnya sesungguhnya kedua-duanya sedang diazab, sedang diseksa. Dan azab kedua-dua ini tak adalah berat sangat, tak adalah besar sangat azab dia tu. Yang satu dia tu, dia diseksa sebab tidak bersuci setelah kencing. Maknanya pertama, sebab apa diseksa? Sebab dia tak menjaga berkenaan dengan membuang air kecil dia tu. Ketika nak kencing, apa adab dia, macam mana nak kencing. Sebab apa? Bila ada najis kencing, ini adalah najis. Apabila kita kencing, kita tak betul-betul nak kencing, maknanya tak tahu macam mana nak kencing, sehingga keluarnya semua air dekat situ, maka dekat situ terdapat najis. Kemudian kita pergi solat, kita bawa keluar, kita pergi solat dan sebagainya, solat kita tu tidak sah. Kerana apa? Syarat sah solat adalah bersuci. Sebab itu dia diseksa. Dan seksa ada ni, benda yang dia buat tu tak besar mana pun. Dia tak menjaga kencing dia. Dia kencing, dia tak tahu macam mana nak adab kencing dia tu. Dan satunya lagi kerana selalu mengadu domba. Orang yang mengadu domba ini nampak macam kecil je. Dia ada dua pihak, dia kejap dia baik dengan ni, tapi dia kutuk orang sebelah tu. Orang sebelah tu dia baik dengan orang ni, tapi dia kutuk orang tu. Orang yang sebeginilah yang akan diseksa. Kemudian apa yang Nabi buat? Kemudian Nabi ambil sebatang pohon kurma yang masih basah lagi, Nabi membelah pohon kurma tu. Kemudian dicacakkan, Nabi SAW mencacakkan dekat dua kubur tu. Dan kemudian Nabi cakap, la'allahu an yuhaffafa anhuma ma lam baysaha. Maksudnya semoga diringankan sesaatnya sedang batang pohon itu basah. Maknanya selagi batang pohon itu basah, selagi itulah pokok itu bermohon keampunan kepada Allah, dikurangkan sesaat itu. Sebab itu kena ambil perhatian bab bersuci ni. Kadang-kadang kita rasa sembahyang kita ni sempurna, cantik dah sembahyang kita, selalu datang masjid awal, selalu kita berjemaah dekat masjid, tapi kita tak tahu mengambil hal ehwal berkenaan dengan bersuci ni. Kita kadang-kadang kita tak tahu bersuci tu macam mana. Apakah itu najis? Macam mana najis itu, kat mana najis itu sehingga menyebabkan sembahyang kita itu tidak sah. Disebab itu macam mana cara nak menyucikan najis. Itu sebab itu perkara-perkara yang sedemikian perlu diambil cakna, perlu diambil perhatian. Contoh nampak cicak ke tepi tu kan, tai cicak tu najis ke tak najis, itu kena ambil perhatian berkenaan dengan tai cicak. Jadi kita akan pergi kepada hukum bersuci. Pertama sekali mestilah kita tahu pengertian bersuci itu apa. Bersuci pada bahasa ialah bersih dan bebas daripada segala kekotoran. Maknanya bersuci ni maksudnya bersih daripada segala kekotoran, sama ada di dalam bentuk nyata iaitu hissi seperti najis, atau bentuk maknawi seperti perkara yang mengaibkan atau sifat-sifat keji. Ini dari segi bahasa yang selalu orang Arab gunakan, an-nadhafah. An-nadhafah bersuci dari segi bahasa. Orang Arab ini selalu menggunakan menghilangkan daripada segala kekotoran, sama ada dari segi luaran yang kita nampak. Contoh kita nampak najis, ini najis, jadi kita tahu yang itu macam mana cara nak bersihkan najis. Dan daripada sudut bentuk maknawi seperti benda-benda yang mengaibkan atau sifat-sifat keji, ini dalam makna yang kita tak nampak. Contohnya sifat takbur, sifat ujub, sifat riak. Macam mana kita nak membersihkan? Jadi dekat fiqh yang kita belajar ini, kita fokus kepada di dalam bentuk nyata ataupun hissi, yang kita macam mana kita nak bersihkan najis, macam mana kita nak bersihkan daripada hadas. Bab bentuk maknawi ini kena belajar tasawuf. Tasawuf ini adalah membentuk hati kita, mensejahterakan hati kita daripada sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang mengaibkan, sifat-sifat yang keji. Contohnya kita ada sifat hasad dengki, sifat riak. Contoh kita datang masjid, tuan-tuan perempuan semua datang masjid kan, tapi semua solat, tapi kita tak tahu mana satu yang baik, mana satu yang riak, mana satu yang ujub, kita tak nampak. Jadi benda-benda yang macam ni lah kita kena bersihkan.
Yang tu dalaman lah, itu nak belajar tasawuf. Tasawuf ini fardu ain ke atas kita. Sebab apa? Nak membersihkan hati. Manakala yang kita nak belajar ini adalah fiqh luaran kita, iaitu macam mana kita nak membersihkan najis dan sebagainya. Jadi bersuci dengan air bermaksud bersih daripada kotor. Manakala bersuci daripada hadas bermaksud bebas daripadanya. Mana bersuci dengan air ataupun kalau tak ada air ada cara yang lain, bermaksud bersih daripada kekotoran. Manakala bersuci daripada hadas bermaksud bebas daripadanya. Hadas ni ada dua, iaitu hadas kecil dan hadas besar. Nanti kita akan belajarlah macam mana cara nak mengangkat hadas kecil dan macam mana nak mengangkat hadas besar. Jadi bersuci pada syarak ialah perbuatan yang mengharuskan solat, atau seumpamanya seperti berwuduk kepada sesiapa yang belum berwuduk, mandi kepada siapa yang diwajibkan mandi, dan menghilangkan najis daripada pakaian, badan dan juga tempat. Jadi ini adalah dari sudut syarak. Jadi kalau kita tengok dari segi bahasa, dia umum. Maknanya daripada luaran dan dalaman kena bersihkan daripada segala kekotoran. Tetapi dari segi syarak yang kita akan belajar ini ada tiga. Nak bersihkan nak mengangkat hadas kecil, iaitu dengan berwuduk bagi siapa yang belum berwuduk. Mengangkat hadas besar, diwajibkan mandi kepada siapa yang belum mandi wajib. Yang ketiga adalah bersih daripada menghilangkan najis daripada pakaian, badan dan tempat solat itu. Sebab tu kena tiga ini yang kita akan fokuskan. Sebab apa? Kalau tiada ketiga-tiga ini, kalau kita tak ambil cakna, kemungkinan solat kita tidak sah. Bahkan bukan solat saja, tetapi apa-apa ibadah yang lain. Contoh kita nak pergi umrah, kita bertawaf. Jadi kalau kita tak mengambil cakna, kita kemungkinan tak sah tawaf itu. Kemudian nak baca Quran. Kalau ada hadas kecil boleh tak pegang Quran. Kalau ada hadas besar boleh tak baca Quran. Itu kena ambil tahu. Jadi macam mana nak mengangkat hadas besar, macam mana nak angkat hadas kecil, itulah yang kita akan belajar. Jadi dari sudut syarak, apa-apa yang kita nak belajar, apa-apa yang nak mengharuskan solat, iaitu bersuci daripada perkara-perkara ini. Jadi sebab itu yang kita akan fokuskan dari sudut syarak ialah wuduk, mandi wajib, dan juga menghilangkan diri daripada najis. Macam mana nak membersihkan daripada najis? Itu yang ketiga-tiga yang kita akan fokuskan. Yang lain tu tak kisah sangat. Sebab kalau yang lain tu contoh nak beribadah, nak solat masih tak sah. Tapi kalau ketiga-tiga ni tak ada, tak sahlah sembahyang tersebut ataupun ibadat tersebut. Jadi apakah keprihatinan Islam terhadap kebersihan dan bersuci? Islam sangat prihatin tentang suci dan bersih sebagaimana keterangan berikut. Jadi pertama, perintah berwuduk untuk mendirikan solat setiap hari beberapa kali. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi maksudnya, wahai orang-orang yang beriman. Ini kaitan antara akidah dengan fiqh. Bahawasanya apabila kita ni beriman. Jadi bila Allah SWT memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu bersuhlah muka kamu pertama, dan kedua belah tangan kamu meliputi siku. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sapu sebahagian dari kepala kamu dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Jadi dalil yang pertama ini menunjukkan bahawa dalil ini adalah berkenaan dengan wuduk. Maknanya apa dalil kita nak berwuduk? Ada dalil lah. Apakah dalil dia? Dalil dia adalah surah Al-Ma'idah ayat 6. Jadi mana datang kita berwuduk ni? Mana datang wuduk ni adalah firman Allah SWT ni. Inilah dalil. Inilah sumber apa-apa kita nak melakukan, ada dalil dia. Iaitu yang pertama adalah wuduk. Apakah dalilnya? Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum minas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi apabila kita nak mendirikan sembahyang, ini adalah rukun-rukun dia. Iaitu pertama kena basuh muka. Yang kedua adalah
membasuh tangan hingga ke siku. Yang ketiga adalah menyapu kepala. Yang keempat adalah membasuh kaki hingga ke buku lali. Habis tu yang lain-lain tu mana Ustaz? Yang lain-lain tu mana? Contohnya basuh telinga, membasuh hidung, mana datang tu? Itu kena tengok kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu peranan hadis adalah memperjelaskan lagi apa yang di dalam Al-Quran. Al-Quran terang 4 je, tapi Nabi menyempurnakan ibadah wuduk itu dengan memperjelaskan lagi apakah yang wajib, apakah yang sunat, apakah yang membatalkan wuduk, apakah yang memakruhkan wuduk tu. Kita ambil wuduk ada yang benda-benda yang makruh. Jadi itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan. Tetapi dalam Al-Quran cuma mengumumkan saja, cuma menceritakan berkenaan dengan umum sahaja. Dia tak ceritakan dengan lebih detail. Iaitu nak mendirikan solat kena ada membasuh 4 anggota ini, barulah sah wuduk tu. Kalau tak membasuh ke 4 anggota itu, maka tidak sahlah sembahyang itu. Itu yang pertama, dalil wuduk. Dalil yang kedua adalah gesaan supaya mandi pada keadaan tertentu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fa in kuntum junuban fatahharu." Maksudnya, dan jika kamu berjunub, berhadas besar ataupun kamu dalam keadaan haid, maka bersucilah dengan mandi wajib. Surah Al-Maidah ayat 6. Maknanya apabila kita dalam keadaan berjunub, maka bersucilah dengan mandi wajib. Imam Suyuti menyatakan bahawa bersuci di sini bermaksud mandi wajib. Jadi apakah dalil untuk kita mandi wajib? Dalilnya inilah surah Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum junuban fatahharu. Apabila kamu dalam keadaan berjunub, maka hendaklah kamu bersuci, hendaklah kamu wajib. Berjunub ini apa tuan-tuan dan puan-puan? Berjunub ini ada 2 keadaan. Ketika mengeluarkan air mani, sama ada lelaki maupun perempuan. Yang kedua adalah berjima ataupun bersetubuh walaupun tak keluar air mani. Walaupun tak keluar air mani, itu dikira sebagai janabah. Dan apabila seseorang itu berjanabah, dia kena fatahharu, kenalah bersuci, mandi wajib. Ada orang dia tak tahu, dia berjima tapi dia tak keluar air mani, tapi dia terus sembahyang. Dia ingatkan selagi tak keluar air mani tak perlu mandi wajib. Tapi dia kena tahu yang bahawa walaupun tak keluar air mani, dia tetap kena mandi wajib. Itu kena faham tu. Ada orang dia tak tahu, dia terus sembahyang. Okey, itu yang kedua, dalil mandi wajib apabila seorang itu berjunub. Yang ketiga, ini dinyatakan lagi di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahi 'ala kulli muslim ay yaghtasila fi kulli sab'ah ayyamin yaghsilu fihi ra'sahu wa jasaduhu." Maksudnya, tanggungjawab setiap muslim kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah mandi sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu dengan membasuh kepala dan badannya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi Imam Nawawi menyebut orang zaman salaf dan orang zaman khalaf dan juga para fuqaha menyatakan perbuatan ini adalah sunat sahaja, bukannya wajib. Dan hadis ini merujuk kepada mandi sunat hari Jumaat. Apabila kita nak menaikkan solat Jumaat, sebelum itu kita kena mandi sunat Jumaat. Mandi sunat Jumaat, dan kita akan memperolehi pahala. Dan juga orang Arab, dia dekat sana cuaca dia adalah panas kering. Macam kita ni panas basah, panas lembab, panas lembab. Jadi sebab itu kalau kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, kita kurang berpeluh. Dan orang Arab dia jarang mandi. Dia macam duduk sebelah sana tak berpeluh, tak berbau. Sebab tu bila kat sana dia seminggu sekali sahaja mandi. Macam kita ni kenalah hari-hari mandi. Kalau tak mandi busuk badan kita. Walaupun sehari kita tak mandi kan, tetap busuk. Sebab apa? Cuaca kat sini panas dan lembab. Jadi kat sana cuaca dia adalah panas kering. Apabila panas kering, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa tanggungjawab seorang muslim kepada Allah ialah mandi sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu dengan membasuh kepala dan badannya. Dan ini merujuk kepada hari Jumaat. Disunatkan untuk mandi sunat Jumaat. Kerana apa disyaratkan mandi, disunatkan mandi? Sebab hari Jumaat itulah tempat kita berkumpul.
Maknanya pada hari Jumaat difardukan ke atas lelaki untuk menghadiri masjid kerana nak menghadiri solat Jumaat. Jadi orang ramai berkumpul. Kalau solatnya lain, kadang ada orang tak datang, ada orang tak ramai. Tapi kalau solat Jumaat penuh orang sampai keluar. Jadi sebab itu apabila berimpit-impit beramai-ramai, kalau tak mandi berbau badan. Jadi apabila berbau badan macam tak menyenangkan orang lain. Orang lain mula menjauhi pada dia. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaklah kamu mandi sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu, dan itu disunatkan. Itu dalil yang ketiga. Apa dalil mandi sunat Jumaat? Inilah dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Yang ketiga, perintah supaya memotong kuku, membersihkan gigi dan pakaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun minal fitrah, al-khitan wal istihdad wa natful ibti wa taqlimul adfar wa qassus syarib." Maksudnya, 5 perkara daripada fitrah ialah berkhitan. Fitrah ini adalah semula jadi. Ada yang pertama adalah berkhitan. Khitan ini menurut mazhab Syafi'i adalah wajib. Wajib ke atas lelaki. Kerana apa? Kerana apabila kita tak berkhitan, berkhitan ni maksudnya sunat. Kan kecil-kecil tu kita sunat. Kalau kita tak potong kulit kulit lebihan tu, takut-takut kita kencing, kita tak lawas, kita tak kencing, ada terdapat najis kencing itu dekat kulit sunat tu, daging yang lebih tu, kulit yang lebih tu. Sebab itu menurut mazhab Syafi'i wajib untuk sunat ni. Nama dia sunat tapi wajib. Sebab itu dia wajibkan untuk potong kulit depan tu, supaya apabila kita nak sembahyang, maka sahlah sembahyang tu. Sebab apa, kadang-kadang kalau tak sunat, dia kencing, kadang-kadang tak bersih, ada dalam tu terdapat najis-najis lagi kencing dekat saluran tu, dekat kulit tu. Sebab itu fitrah, 5 fitrah iaitu berkhitan. Yang kedua adalah mencukur bulu ari-ari, bulu kemaluan lah, kena mencukur. Yang ketiga adalah mencabut bulu ketiak. Jadi kat sini mencukur bulu ari-ari, mencabut bulu ketiak, menurut mazhab Syafi'i ini untuk lelaki. Tapi untuk perempuan dia sebalik dia. Maknanya kalau perempuan dia kena cabut bulu ari-ari dan mencukur bulu ketiak. Dia terbalik. Menurut mazhab Syafi'i dia terbalik. Kalau lelaki dia mencukur bulu ari-ari, mencukur bulu kemaluan yang bawah tu, dan mencabut bulu ketiak. Tapi perempuan sebaliknya. Perempuan kena mencabut bulu ari-ari dan mencukur bulu ketiak. Ni menurut mazhab Syafi'i lah. Tapi ni yang afdal dia. Tapi tuan-tuan ikutlah mana-mana nak macam mana pun, asalkan bersih, asalkan hilang bulu-bulu tu. Yang keempat adalah memotong kuku. Memotong kuku sebab apa? Kalau kuku ni panjang, kalau air tak lalu kat dalam ni, tak bersihkan air sampai masuk ke dalam kuku tu, tak sah wuduk tu. Apabila tidak sah wuduk tu, tak sahlah sembahyang itu. Sebab itu disunatkan untuk memotong kuku. Dan menurut para sahabat, dia mengatakan kebiasaannya kami akan sebelum nak pergi solat Jumaat, kami akan memotong kuku. Maknanya dekat sini sunat untuk memotong kuku pada hari Jumaat. Jadi macam-macam cara nak potong kuku. Ada yang saya amalkan adalah kiri, yang dari kita mulakan dengan kanan, kita ambil jari kelingking, kita ambil jari tengah, kita ambil jari, lepas tu jari tengah, lepas tu ibu jari, kemudian jari manis, kemudian jari telunjuk. Ini pertama, maknanya dekat sini, lepas tu sini, lepas tu sini. Yang keempat, dan ini kelima. Ini belah kanan. Yang kelima belah kiri pula, mula pada ibu jari, lepas tu jari tengah, lepas tu jari kelingking, lepas tu jari telunjuk, last sekali jari manis. Ini yang diamalkan. Apa yang ada yang cara sunat yang diamalkan. Kerana apa? Kerana hadis Nabi mengatakan, kalau potong kuku secara bersilang-silang, maka akan murahkan rezeki. Mudah-murahkan rezeki. Cara dia ikut macam ni. Kalau jari kanan, tangan kanan, potong yang jari kelingking dulu. Potong kuku jari kelingking, lepas tu bersilang-silang. Jari tengah, lepas tu ibu jari, lepas tu sini balik, lepas tu sini. Tapi kalau jari tangan kiri, mula dengan ibu jari. Jadi mula jari kelingking, ini mula dengan ibu jari.
lepas tu jari tengah, lepas tu jari jari kelingking, lepas tu jari telunjuk, lepas tu barulah jari manis. Kalau nak senang, tengok sini, menghadap macam ni, tengok sini dulu. Mulakan dengan sini. Maknanya rapat kan, sini mulakan dengan sini. Jelas nampak Ini sunat lah. Tapi kalau nak potong macam mana pun terpulang, asalkan memotong kuku. Memotong kuku. Itu yang keempat. Dan yang kelima adalah menggunting misai. Laki ni kena gunting misai apabila panjang. Tapi disunatkan untuk membela janggut. Janggut biar panjang, misai biar kemas. Ini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan bilangan ini bukan terhad pada 5 sahaja, tetapi banyak lagi. Ni hadis ni daripada riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ada hadis yang lain mengatakan ada 10 fitrah manusia. Yang selain itu adalah memelihara janggut, bersiwak, menghirup air ke hidung. Sebab itu sebelum kita nak mengambil wudu, kita mengmasuk air kita ke dalam hidung. Yang keempat adalah beristinja, berkumur dan bersuci dengan air. Ini adalah perkara-perkara fitrah ataupun semula jadi untuk memelihara kebersihan. Ini sunat sajalah. Tapi kalau dah sampai tahap wajib, kena potong kuku contohnya. Kuku dah panjang mana ni, dah kotor. Jadi bila nak sembahyang, nak wudu, tak sahlah apa wudu kita tu kan. Jadi kat situ wajib potong kuku. Wajib kena bersihkan kuku itu. Jadi itu adalah perintah yang ketiga, iaitu supaya memotong kuku, membersihkan gigi dan pakaian. Sabda Rasulullah SAW lagi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Maksudnya, sekiranya tidak membebankan umatku, aku akan memerintahkan mereka supaya bersuci setiap kali bersolat. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi dekat sini adalah hukum bersiwak sebelum nak solat adalah sunat muakkad. Kalau ikutkan wajib, tetapi Nabi tak nak menyusahkan umat dia. Dekat situ hukumnya adalah sunat muakkad. Sunat muakkad ini adalah sunat yang dituntut. Sunat yang dituntut maksudnya Nabi jarang tinggalkan. Nabi selalu amalkan, tapi kadang-kadang Nabi tinggalkan supaya apa? Nak menunjukkan bahawa hukum itu tidak wajib. Kalau Nabi selalu buat, bersugi, tak pernah tinggalkan, jadi kat situ hukumnya menjadi wajib. Tapi Nabi cakap, Nabi selalu tinggalkan kadang-kadang. Maknanya kalau Nabi cakap, kalau tak menyusahkan umatku lah, memang diwajibkan untuk bersugi ini. Sebab apa? Bersugi ini adalah membersihkan gigi. Dan dalam kitab Al-I'anah Talibin mengatakan selalu bersiwak ini akan memudahkan roh keluar apabila dalam keadaan sakaratul maut. Maksudnya kalau kita selalu nak solat, kita bersugi sebelum nak berwudu tu. Selalu bersugi kan, beli sugi. Dan kalau kita selalu amalkan, dalam kitab ini mengatakan roh kita senang keluar, memudahkan roh kita keluar. Dan tak semestinya kita nak solat saja bersiwak. Kita nak tidur, ketika nak membaca Al-Quran, nak baca kitab hadis, nak membaca apa-apa kitab sekalipun, disunatkan untuk bersiwak. Dan siwak ni kalau ikut zaman Nabi, kayu sugi itulah, itu paling afdal. Tetapi kalau berus gigi yang selalu kita amalkan tu, berus gigi, letak ubat gigi, itu pun tak ada masalah, boleh lakukan. Tapi yang paling afdal adalah kayu sugi. Kalau kita tak ada kayu sugi ataupun tak ada berus sugi, ulama katakan ambil kain ni, kita gosok-gosokkan gigi kita supaya apa? Nak nampak bersih, nak dapat pahala sunat, boleh melakukan. Jadi menurut riwayat lain daripada Imam Ahmad, pada akhir hadis ini tersebut ketika setiap kali berwudu. Riwayat Imam Ahmad, maknanya sebelum nak berwudu, bersiwak terlebih dahulu. Apa-apa cara nak bersugi, itu disunatkan. Dan firman Allah SWT lagi, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka hendaklah engkau bersihkan. Jadi dekat sini surah Al-Mudaththir ayat 4. Dekat ini menunjukkan bahawa dalil ini merujuk kepada apabila terdapatnya najis pada pakaian kita. Contoh sembahyang ada tai cicak jatuh, macam mana? Hendaklah kamu bersihkan pakaianmu. Contoh najis kita, ada pakaian kita ada najis. Contoh ibu-ibu jaga anak kita kadang dia berak pampers terkeluar sikit, kencing terkeluar sikit kat pakaian tu kena bersihkan dulu,
baru boleh sembahyang. Ataupun tukar pakaian kepada pakaian yang bersih, baru boleh sembahyang. Sebab apa? Nak syarat sah sembahyang, kena bersihkan diri daripada badan, pakaian dan juga tempat solat tu. Contoh tempat solat kita ni ada tai cicak, kena bersihkan. Ataupun time sembahyang baru perasan, macam mana cara nak buat ni? Janganlah kena tai cicak tu. Contohnya kepala kita tai cicak kat kepala kita, kita elak sikit kepala kita tu. Itu berusaha kalau kita melanggar tai cicak tu, jadi sembahyang kita menjadi batal. Tapi yang tempat solat itu, yang mana kita sujud itu, apabila kita memelihara daripada najis, boleh teruskan sembahyang. Tapi kalau terdapat yang najis tempat kita sembahyang tu, kita terkena pula. Kat situ dibatalkan sembahyang. Maksudnya sembahyang kita dibatalkan. Dan pakaianmu maka hendaklah engkau bersihkan. Kena sucikanlah pakaian ni. Sabda Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, innakum qadimun ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta takunu ka'annakum syamatun finnas fa innallaha la yuhibbul fuhsya wala tafahush. Maksudnya, kamu ni akan berjumpa dengan sahabat-sahabat kamu, maka perkemaskanlah peralatan dan pakaianmu hingga kamu dikenali di kalangan orang ramai. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada perkataan dan perbuatan yang keji dan keterlaluan. Riwayat Abu Daud. Ni dalil dari sini menunjukkan ketika mana Rasulullah SAW nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah, ataupun dalam keadaan bermusafir lah. Ketika itu Nabi SAW berpesan kepada kaum muhajirin. Kaum muhajirin adalah kaum yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Sebelum nak sampai Madinah, Nabi pesan ni, kamu akan berjumpa dengan sahabat-sahabat se-Islam kamu, maka perkemaskanlah peralatan dan pakaianmu. Maknanya kena membersihkan diri, kena elokkan pakaian, kena sikat dan sebagainya, hingga kamu dikenali di kalangan orang ramai. Maknanya Nabi nak menunjukkan bahawa hubungan kita bukannya dengan Allah sahaja, tetapi hubungan kita dengan manusia yang lain. Jadi sebab itu apabila kita nak berjumpa dengan orang, kita kena perkemaskan diri kita. Bukannya kita nak zuhud sampai kita nak selebet. Itu bukannya orang yang zuhud. Zuhud ni dalam hati. Tapi orang yang kadang-kadang dia macam nampak selebet atau tak selekeh, itu bukannya tuntutan agama. Sedangkan Nabi suruh kita perkemaskan diri kita. Sedangkan Nabi SAW dia menjaga imej. Apabila Nabi rambut panjang, kadang rambut panjang dia bersikat dengan rapi. Kalau minyak tu sampai orang cakap Nabi ni macam penjual minyak. Sebab apa? Banyaknya minyak yang diletakkan dekat rambut Nabi. Dan sehingga basah, ada satu kain itu dan serban Nabi, sehingga basah kain itu. Jadi menunjukkan bahawa Nabi ini seorang yang kemas, seorang yang pembersih. Jadi bila mana seseorang itu nak berjumpa dengan orang ataupun nak pergi datang masjid, nak datang beribadah, kena perkemaskan diri. Kena nampak seorang yang hebat. Kalangan orang yang kita nak menghadap Allah, kita nak berjumpa dengan orang, kita kena perkemaskan diri kita. Itu yang dipesan oleh Nabi, kamu akan berjumpa dengan sahabat-sahabat kamu, maka perkemaskanlah peralatan dan pakaianmu hingga kamu dikenali oleh orang ramai. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mencucikan dirinya. Surah Al-Baqarah ayat 222. Jadi dekat sini dalil ini menunjukkan bahawa Allah suka kepada orang yang bertaubat. Allah suka kepada orang yang bersuci. Maknanya Allah suka orang yang membersihkan dalamannya, dan Allah suka orang yang membersihkan luarannya. Orang yang bertaubat ini adalah orang yang nak mensucikan hati dia. Jadi macam mana kita ada sifat asat dengki, kita ada buat dosa, manusia selalu buat dosa. Jadi apabila dia bertaubat, itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah suka kepada orang yang mensucikan dirinya. Maknanya sama ada perkara yang wajib ataupun sunat, itu yang disukai oleh Allah.
Entah kita berwuduk nak solat. Solat ini kalau kita dalam keadaan hadas kecil, kita diwajibkan untuk berwuduk. Tetapi kalau kita dah ada wuduk, kita tak ada dalam keadaan hadas kecil, disunatkan lagi untuk kita berwuduk. Maksudnya kalau kita berwuduk lagi, ketika itu hukum dah sunat. Dan kerana apa? Kerana Nabi SAW setiap kali nak solat, Nabi ni sentiasa berwuduk. Maknanya nak solat, Nabi wuduk. Walaupun tak kentut pun, walaupun tak ada dalam keadaan hadas kecil pun, tapi Nabi tetap berwuduk. Menunjukkan bahawa Nabi sentiasa membersihkan diri dia dengan berwuduk. Sebab itu Allah menyukai orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan dirinya. Surah Al-Baqarah ayat 222. Dan seterusnya, Islam menganggap bersuci itu sebagai sebahagian daripada iman. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "At-tuhur syatrul iman." Maksudnya bersuci itu adalah antara ciri-ciri keimanan. Syatru maknanya riwayat Muslim. Imam Nawawi mengatakan syatru ni apa? Syatru ini maksudnya kebersihan ini adalah syarat sah sebagai solat. Maka kerana itu disebutkan syatru. Dan mana syatru ini adalah ciri-ciri, dan tidaklah semestinya syatru itu membawa maksud sebahagian daripada hakikat itu. Maknanya bersuci ini apabila kita berwuduk, kita nak solat, kita diwajibkan untuk berwuduk. Kalau ada dalam keadaan hadas kecil. Dan tak semestinya apabila kita nak berwuduk, kita nak solat. Itu maksudnya syarat. Syarat ini adalah bukan sebahagian daripada ibadah tersebut. Manakala rukun adalah sebahagian daripada solat tersebut. Macam pokok lah. Rukun pokok kena ada batang, kena ada akar, kena ada daun dan sebagainya. Tapi nak menjadikan pokok itu hidup, kena ada matahari, kena ada oksigen. Itu maksud syarat. Syarat pokok tu nak hidup. Macam tu juga dengan solat. Rukun solat adalah berdiri dengan betul. Ada 13 perkara rukun tu kan. Jadi apakah syarat dia? Syarat nak menyempurnakan solat itu adalah dengan mengambil wuduk, mensucikan diri daripada najis, daripada hadas. Itu adalah syarat sah solat. Syarat sah solat ni bukan yang sebahagian daripada solat. Kadang-kadang kita nampak orang tu solat, cukup 13 rukun ni, tetapi dia tak ada wuduk. Tak sah juga. Macam pokok juga. Pokok ni ada nampak batang, ada nampak akar, tapi tak hidup. Sebab apa tak hidup? Sebab tak ada matahari contoh. Tanam pokok dekat rumah, tak adalah hasil dah. Macam tu juga dengan ibadah. Tak sah lah sembahyang tu kalau tak ada wuduk. Sebab apa? Syarat sah tak menempatinya. Sebab itulah disebut at-tuhur syatrul iman. Bersuci itu adalah antara ciri-ciri keimanan. Maknanya nak jadi seorang itu beriman. Orang yang beriman ini orang yang sentiasa bersembahyang. Jadi orang beriman dan sembahyang. Orang yang bersembahyang ini memerlukan wuduk. Maknanya bersuci. Sebab itu orang yang beriman adalah orang yang menjaga kesuciannya. Orang-orang yang sentiasa bersuci. Itu adalah dalil pensyariatan ataupun dalil-dalil yang disebutkan menunjukkan bahawa Islam ni sangat prihatin. Islam ni sangat mengambil berat berkenaan dengan kebersihan dan bersuci. Agama lain tak ada dah menceritakan berkenaan dengan kebersihan ni. Agama Islam sahaja yang sedetail-detailnya, sehingga menyebabkan kita ni tak ada rasa was-was. Kita nak beribadah, Allah SWT telah menjelaskan macam mana kita nak bersuci, macam mana kita nak ni. Sehingga kan Salman Al-Farisi mengatakan, "Allamana Rasulullah SAW kullu syai' hatta al-hira." Rasulullah SAW ini mengajarkan kami semua benda, sehinggalah nak masuk tandas pun Nabi ajar. Nak nampak bahawa Islam ini amat detail. Perkara-perkara berkenaan dengan bersuci sekalipun, Islam amat detail. Dia menceritakan segala perkara. Jadi kita pergi kepada hikmah pensyariatan bersuci. Islam telah mensyariatkan bersuci kerana hikmah yang banyak. Jadi apa-apa yang diturunkan oleh Allah SWT, apa yang disampaikan oleh Nabi, maknanya itu terdapat beberapa hikmah. Janganlah kita sangkal, janganlah kita apalah ni kan. Kerana di sebalik sunnah itu terdapatnya kejayaan. Sebab itu terdapat beberapa hikmah. Sebahagian daripadanya ialah, ini sebahagian bukan semua.
Pertama sekali adalah bersuci adalah tuntutan fitrah. Memang manusia ni dilahirkan untuk bersuci. Maknanya kalau kita tak bersuci, melanggar fitrah lah. Orang yang duduk memotong, ada yang dia nak memotong, dia tak nak potong kuku dia sehingga dia dapat Guinness World Record. Dia tak nak potong kuku sampai kuku panjang. Jadi orang begini susah nak jalani kehidupan dia. Dia tak bersuci, maknanya dia nak makan itu ada kuku. Jadi kuku dia tu kotor. Jadi bila tu dia macam tak sesuai lah. Maknanya bukan setakat bersuci, maka kesihatan dia pun terjejas. Itu yang pertama, bersuci adalah tuntutan fitrah. Manusia cenderung kepada kebersihan dan secara tabi'i manusia tidak suka serta menjauhkan diri daripada kekotoran. Oleh sebab Islam adalah agama fitrah, maka secara tabi'i ia memerintahkan manusia supaya bersuci dan juga menjaga kebersihan. Jadi Islam ini adalah agama daripada Allah SWT. Jadi bila mana Allah yang mencipta kita, Allah yang tahu fitrah kita ni macam mana. Dan Allah menetapkan sesuai dengan fitrah kita. Kadang kita nampak solat ini beban bagi kita. Sebenarnya itu adalah beberapa hikmah dekat kita. Itulah kesesuaian fitrah yang ada pada diri kita. Jadi semua ibadah itu adalah fitrah kita. Mana manusia ni fitrah untuk beribadat kepada Allah. Sedangkan sebelum datangnya Islam ni, orang jahiliyah ni dia nak beribadah, tapi dia tak ada cara nak beribadah. Sebab tu dia buat berhala, dia sembah berhala tu. Sebab apa? Fitrah manusia ni dia suka menyembah kepada sesuatu. Jadi sebab itu Islam datang suruh menyembah Allah Subhanahu Taala. Sebab apa? Itu adalah fitrah manusia. Macam tu jugalah dengan bersuci ni. Bersuci ni sebab apa? Sebab kita ni tak suka kekotoran. Jadi Islam datang, dia mengajar kita macam mana cara nak bersuci. Kalau Islam tak datang, kita tak tahulah macam mana nak ambil wuduk. Macam mana nak basuh muka semua, kita tak tahu. Nak sembahyang, macam mana nak bersuci. Mungkin kita mandi dulu ke baru mandi solat kan. Jadi kita kena berwuduk. Contoh, itu yang pertama. Yang kedua adalah memelihara kemuliaan dan kehebatan individu Muslim. Manusia secara tabi'i cenderung kepada individu yang bersih. Manusia suka bersama-sama dan duduk dengannya. Manusia berasa benci, memandang rendah dan menjauhkan diri serta tidak mahu duduk bersama-sama dengan individu yang pengotor. Oleh sebab Islam adalah agama yang sangat mengambil berat dalam menjaga kemuliaan dan kehebatan individu yang beriman, maka Islam memerintahkan individu mukmin itu menjaga kebersihan agar menjadi orang yang mulia dan disegani di kalangan khalayak umum. Jadi kita sebab apa disyariatkan bersuci ni? Contoh kita nak sembahyang Jumaat, sebab apa disunatkan untuk mandi dulu? Sebab nak menjaga bau. Takut orang bercerita pasal kita. Kita nak orang tak nak cerita pasal kita, tapi kita di sini pun kita tak jaga. Ini sekecil-kecil perkara. Sebab itu apatah lagi sebesar-besar perkara. Contoh kalau kita buat jahat, tapi kita tak nak orang mengaibkan kita, kita tak nak orang bercerita pasal kita, tapi kita buat jahat. Kalau kita tak buat jahat, kita buat baik, tak adalah orang bercerita. Tetapi macam ni juga, kalau kita tak mandi, badan bau busuk, kita tak nak orang mengata kita. Maknanya Islam sekecil-kecil perkara dah ajar. Kalau nak bersuci betul-betul. Supaya bersih, tak adalah mulut orang mengata. Ini macam kiasan lah maksudnya. Apatah lagi dengan perkara-perkara besar. Kalau tak nak orang mengumpat kita, tak nak orang mengata kita, kita tak payah buat orang tu mengumpat kita. Itu maksudnya. Kalau kita tak nak orang mengumpat kita pasal kita ni busuk, kita mandilah. Sebab itu Islam mengajar untuk memelihara kemuliaan dan kehebatan individu Muslim. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah memelihara kesihatan. Kebersihan adalah sebab yang amat penting untuk menjauhkan manusia daripada penyakit. Ini kerana kebanyakan penyakit yang menular di kalangan manusia adalah disebabkan kekotoran. Maknanya kuman ni tak nampak. Jadi kita makan dengan berkuku yang kotor tu, kita makan masuk mulut tu, makanan tu akan proses dekat perut. Kat situ tiba-tiba sakit perut. Dia menyebabkan kesihatan kita terjejas. Sebab itu bersuci ini adalah untuk memelihara kesihatan kita dengan membersihkan badan,
dengan bersihkan basuh muka, dua belah tangan, hidung dan dua belah kaki beberapa kali sehari, menjadikan badan sentiasa terpelihara daripada sebarang penyakit. Ini kerana anggota tersebut merupakan anggota yang sentiasa terdedah kepada kekotoran. Ini hikmahlah kenapa kita berwuduk. Sebab apa? Kalau kita berwuduk, kita berjalan daripada rumah nak ke sini naik motor lah, ada asap kereta lah, asap van lah, lalu ada debu-debu lah. Sebab itu apabila kita nak sembahyang, berwuduk dulu. Sebab apa? Nak bersihkan muka kita, bersihkan tangan kita, bersihkan kepala kita, bersihkan kaki kita. Sebab apa? Ini semuanya luaran. Maknanya bukan yang dalam pakaian. Sebab itu hikmah wuduk tu, itulah caranya. Yang keempat adalah berdiri menghadap Allah SWT dalam keadaan suci dan bersih. Semasa bersolat, seseorang hamba bercakap dan bermunajat kepada Tuhannya, maka selayaknya dia berada dalam keadaan suci zahir dan batin, bersih hati dan badannya, kerana Allah SWT kasih kepada orang yang suka membersihkan batinnya dengan bertaubat dan membersihkan zahirnya dengan bersuci. Jadi berdiri menghadap Allah ini kita kena dalam keadaan suci, sama ada luaran ataupun dalaman. Kita nak datang masjid bukan kita nak tunjuk kita ni baik. Maknanya kena buang sikap riak kita. Contoh kita jadi imam, kita jadi imam ataupun kita nampak orang tu tak sembahyang kat luar, kita jangan rasa diri kita lebih baik daripada orang tu. Ni maksudnya, maknanya nak membersihkan hati ni, kita jangan tengok orang lain lebih jahat daripada kita. Kita jangan rasa kita ni lebih baik daripada orang lain. Ini nak menyucikan hati dan juga membersihkan zahirnya dengan bersuci. Maknanya nak sembahyang kena wudu. Contoh dalam keadaan hadas besar kena mandi wajib dulu. Ini macam luaran lah. Yang penting dalaman ni. Dalaman ni kena bersihkan betul-betul. Jadi itu adalah beberapa hikmah. Sedangkan kita nak menghadap raja pun kita pakai tanjak, kita pakai baju lengkap sebagainya, apatah lagi nak menghadap Allah. Pakaian kena cantik lah. Pakaian kena cantik, perkemaskan diri, pakai wangi-wangian dan sebagainya. Okay, insyaAllah tuan-tuan dan puan, itu adalah hikmah pensyariatan bersuci. Rasanya cukup sekadar ini sahaja. Waktu solat pun telah masuk. Sebelum saya tutup majlis, saya buka soalan kepada tuan-tuan dan puan kalau ada sebarang pertanyaan. Laju benar aku saya cakap? Okey kan? Ada berapa pertanyaan? Tak ada Kalau ada sebarang pertanyaan, insyaAllah pada minggu yang akan datang kita akan membincangkan pula berkenaan dengan air yang boleh dibuat bersuci. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, cukup sekadar ini sahaja. Yang baik itu datang dari Allah SWT, dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang dari Allah SWT. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarat surat Al-Asr.